Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya muliakan, tersambung tadabbur kita kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim melalui suratul Luqman, dan kita sampai ayat yang ke-20 daripada surah Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-20 ini, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala huda wala kitabim munir. Ayat yang ke-21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Dan ayat yang ke-22, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Ayat yang ke-22. Jadi 3 ayat saya bacakan tadi, 20, 21 dan 22. Ayat yang ke-21 Allah berfirman, apakah tidak kamu perhatikan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menundukkan atau memudahkan demi kepentingan ataupun bertujuan memberi kepentingan kepada kamu sekalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu terjemahan ayat alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai di situ. Apakah tidak kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan atau memudahkan untuk kepentingan kamu sekalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tuan-tuan yang saya muliakan, semua yang Allah Ta'ala ciptakan, baik di langit maupun di bumi, di langit bulan dan bintang dan segala cakrawala yang ada di sana, di bumi termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi, binatang-binatang ternakan, lautan, sungai-sungai yang ada di daratan, dan semuanya yang kita lihat dan kita saksikan adalah untuk manfaat kehidupan kita. Yang ada di langit, ruang udara, angin, apa lagi? Hujan yang datang daripada langit, yang turun daripada langit, bulan, bintang, segala makhluk yang ada di langit, semua itu Allah Ta'ala perintahkan mereka tolong tunduk untuk manusia. Allah perintahkan mereka tolong mudahkan urusan hidup mereka. Allah Ta'ala kata kepada mereka, kamu diciptakan untuk manfaat, untuk kegunaan manusia. Begitu juga apa yang ada di bumi, segala makhluk yang ada di bumi selain manusia, segala makhluk yang ada di bumi juga diperintah Tuhan, kamu mestilah tunduk kepada manusia. Dengan maksud kamu itu harus dipergunakan oleh manusia. Kamu itu adalah untuk kemudahan manusia. Bukankah ini nikmat yang antara yang terbesar? Kita boleh hidup atas muka dunia ni, semuanya
Semua orang berkhidmat untuk manusia. Semua orang berkhidmat untuk manusia. Pokok-pokok yang akhirnya jadi kayu berkhidmat untuk kita, memudahkan kehidupan kita. Orang buat rumah dengan kayu, orang buat itu dengan kayu, kita manfaatkan semua tadi. Besi, orang guna besi tersebut untuk kenderaan, untuk rumah, untuk itu, untuk ini. Kalau kita semak satu demi satu, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, semuanya adalah untuk kepentingan hidup manusia. Yang tu yang pertama, Tuhan suruh fikir. Sebab Allah Ta'ala datang dalam bentuk soalan. Bila kita disoal, apa perlu kita buat? Fikir sekejap. Tuhan tanya, apakah tidak kamu perhatikan? Maksudnya, apakah kamu tidak fikir? Maknanya apa? Kamu kena fikir sekejap. Kena tenung, kena teliti, kena tekuni, kena jiwai apa yang ada di sekeliling kamu ni. Sebenarnya semua berkhidmat untuk kamu. Itu yang pertama Tuhan suruh kita fikir. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan ia, yakni Allah menyempurnakan untukmu nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin. Dahlah semua benda makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi tunduk berkhidmat untuk kita, menjadi kepentingan hidup kita, mementingkan hidup manusia. Tuhan sempurnakan pula nikmat-nikmat zahiriyah dan batiniyah kita. Min irsalir rusul, daripada Allah utuskan kepada kita nabi-nabi. Ini nikmat. Allah Ta'ala turunkan kepada kita kitab suci, kitab panduan. Selain daripada nikmat tadi, Allah kurniakan Rasul. Ini nikmat. Kalau tak ada Rasul, manusia hidup dalam keadaan terpinga-pinga. Mana satu kebenaran, mana satu kebatilan. Tugas Rasul, tugas Nabi, utusan Allah Ta'ala turun dihantar kepada manusia supaya menceritakan mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan hidayah, mana jalan dalalah. Hidayah, dalalah sesat, hidayah petunjuk. Kan? Itu nikmat. Kemudian disempurnakan lagi nikmat itu dengan diturunkan kitab, Alkitab. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Menjadi pedoman dan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran itu, yang selalu saya sebut kitab Al-Quran ini, sebelum ianya jadi sebuah kitab panduan hidup, peraturan hidup, ianya bermula dengan kitab hidayah. Sebelum ianya jadi panduan hidup, maknanya sebelum kita nak teliti ayat-ayat tu dan nak mengaplikasikan ayat-ayat tersebut dalam hidup kita, dia adalah sebuah kitab hidayah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum dia melaksanakan isi kandungan Al-Quran, dia terlebih dahulu mendapat hidayah daripada Al-Quran. Tak buat apa pun, hanya dengar bacaan saja. Surah Taha, semua kita tahu kan, kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam. Punca dia masuk Islam adalah mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada surah Taha. Jadi sebelum Umar menjadikan Al-Quran itu sebuah kitab panduan hidup, sebuah perlembagaan kepada kerajaannya, dia adalah kitab hidayah yang menyuntik hidayah kepada Sayyidina Umar dan kepada jutaan ramai manusia. Sehinggalah pada hari ini membacanya sahaja pun tanpa difahami sudah dikira berpahala. Apatah lagi melaksanakannya. Bukankah ini nikmat yang Tuhan sempurnakan buat orang beriman dan bertakwa? Setelah langit dan bumi segala isi mereka menjadi kepentingan hidup kita, menjadi khadam kepada hidup kita, disempurnakan lagi nikmat turunnya Nabi dan juga turunnya Alkitab. Dan bila turun Nabi, bila turun Alkitab,
Kedua-dua ini telah menjadikan hidup kita cerah. Jalan yang kita nak lalui itu nampak, tak gelap. Segala kesamaran dan juga penyelewengan boleh dirungkaikan dengan adanya Ar-Rasul, dengan adanya Alkitab. Maknanya manusia hidup, manusia yang ambil nikmat ini dan guna nikmat ini, mereka hidup dalam keadaan yang penuh, dalam keadaan penuh hidayah, penuh terang dan menerangkan. Penuh terang dan menerangkan. Kemudian Tuhan kata, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keadaan Allah dengan ketiadaan ilmu pengetahuan, dengan ketiadaan petunjuk dan dengan ketiadaan kitab yang memberi penerangan. Pun begitu, setelah Tuhan jadikan semua benda untuk berkhidmat kepada kita, untuk kepentingan hidup kita, siap turun Nabi dan turun Alkitab lagi. Nabi pun telah melaksanakan tugasannya, Alkitab pun telah diturunkan sampai habis. Pun begitu, ada manusia yang tetap tidak beriman dengan, tetap membantah dalam isu ketuhanan Allah, tetap membantah dalam hal ketauhidannya kepada Tuhan. Dan bantah tu pula tidak dengan ilmu pengetahuan, tidak dengan petunjuk, dan tidak pula dengan memberi penerangan. Hanya membantah secara membuta, hanya membantah secara membuta. Tuan sekalian, dalam isu bertauhidkan Tuhan ini, kita perlu kepada dalil. Kita kena ada dalil. Kita tak boleh bertauhid kepada Tuhan secara taklid. Tak boleh, walaupun kita terima Allah Ta'ala, kita beriman dengan Tuhan, tapi beriman kita untuk disahkan iman kita ini, untuk validkan iman kita ini kepada Allah Ta'ala dengan mengesah dan menyatukannya itu, mestilah kepada bukti, mestilah ada hujah, mestilah ada bukti, kan? Bukti dan hujahnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Hujah naqli disebut naqli, yang datang daripada Quran hadis disebut hujah naqli. Dan hujah akli, akal. Dalam Quran Tuhan suruh guna akal melihat penciptaan Allah. Bila kita tengok ciptaan Tuhan, dan kita akhirnya akan mendapati bahawa ciptaan ini bukan hanya tercipta diri dia sendiri, maknanya tercipta secara automatik tanpa ada pencipta. Dan akhirnya kita dapat satu hujah bahawa segala penciptaan ini ada sang pencipta yang menciptakannya. Itulah hujah, itulah tauhid berhujah dipanggil. Itulah tauhid kita yang punya hujah. Kita tak boleh bertaklid membabi buta. Kita nak beriman dengan Tuhan, kita nak pastikan iman kita valid, perlu ada bukti dan hujah. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu fit tardidi. Seorang ulama berkarya dalam ilmu tauhid. Dia kata dalam satu ungkapan syairnya, dia kata wa kullu man qallada fit tauhidi, setiap orang yang bertaklid dalam isu tauhidnya kepada Tuhan, imanuhu lam yakhlu min tardidi, imannya itu tak sunyi daripada keraguan. Maksudnya iman dia tu tak berapa valid. Orang yang bertauhidkan kepada Tuhan secara taklidi, tak ada hujah dan tak ada bukti, sama ada naqli maupun akli, maka imannya itu berada dalam keraguan, mudah diragukan. Makanya menjadi tanggungjawab seorang mukmin yang menyatakan keimanannya kepada Tuhan
harus mencari bukti dan hujjah. Golongan ini yang diceritakan oleh Allah Ta'ala ini adalah golongan-golongan musyrikin awal dahulu dan juga yang menuruti langkah mereka. Mereka ni bila diajak oleh Rasul supaya beriman kepada Tuhan, Nabi cerita dengan hujjah akli, dengan naklinya, dengan suruh melihat kepada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bagi menunjukkan wujudnya Tuhan. Tak boleh disyirikkan Allah Ta'ala itu dengan rakan kongsinya, harus diutamakan dan didahulukan Allah dan sebagainya. Mereka membantahi Rasulullah, membantahi Nabi kita Muhammad SAW secara degil, istilahnya disebut oleh tafsir, secara degil. Degil ni apa dia? Maksud degil ni tak mau terimalah hujah-hujah yang dikemukakan oleh Nabi. Mereka bantah dengan cara yang kosong. Sebab tu Allah Ta'ala kata mereka bantah dengan ketiadaan ilmu pengetahuan. Nak membantah tapi tak ada ilmu. Nak membantah tetapi tidak ada petunjuk untuk digunakan sebagai bahan untuk membantah apa yang dibawa oleh Muhammad. Dan yang paling penting, tidak ada keterangan yang jelas. Membantah dalam keadaan tidak punyai keterangan yang jelas. Yang penting mereka nak cari kemenangan. Kemenangan yang tidak berpaksikan kepada 3 sumber kekuatan hujah tadi. 3 sumber kekuatan hujah tadi, iaitu ilmu pengetahuan, kemudian apa dah tu lagi? Ilmu pengetahuan, kemudian petunjuk, dan yang ketiga kitab yang memberi penerangan. Mereka tak ada kitab, tak ada kita panggil apa? Tidak ada rojokan. Tidak ada rojokan yang boleh mereka kemukakan untuk membantahi hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, itu tafsiran ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21, Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka jawab, tidak, tetapi kami hanya mengikut apa yang kami dapati orang-orang tua kami dahulu mengerjakannya. Dan apakah kata Tuhan? Dan apakah mereka mau mengikuti amalan-amalan nenek moyang mereka? Walaupun syaitan itu menyeru mereka kepada azab neraka yang menyala-nyala. Ini risiko apabila beriman ataupun apabila bercakap ataupun apabila berbantah, apabila berhujah tanpa ada sandaran, tanpa ada hujah, hanya ikutan sahaja. Bercakap tu kerana ikutan, buat itu kerana ikutan, kan? Bila mereka ini dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Tuhan turun daripada syariat. Tuhan dah turunkan syariat dalam beragama, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kerja buat kita ada panduan agama. Ikutlah panduan agama, kan? Panduan agama kita ni apa? Panduan agama kita yang pertama ialah Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Maksudnya Al-Quran dan ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Ilmu tafsir ini menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua panduan agama adalah Al-Hadis. Hadis Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan iqrar ataupun pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik perkataan daripada Nabi maupun perbuatan daripada Nabi maupun pengakuan, mengakui. Maksudnya apa? Nabi tak kata apa? Tak buat dan tak cakap. Nabi tak kata apalah, tak kata apa, tak buat pun. Kan? Berlaku depan Nabi satu kejadian, Nabi tak kata apa. Kalau Nabi kata, dah jadi perkataan Nabi. Nabi tak buat benda tu pun, maknanya kalau Nabi buat, jadi perbuatan Nabi. Cuma Nabi tak kata apa. Itu dipanggil pengakuan Nabi. Itu adalah panduan juga. Jadi yang kata hadis Nabi, bukan Nabi cakap saja. Nabi cakap, Nabi buat, dan apa yang Nabi akui.
Nabi akui, Nabi diamkan. Maksud, Nabi diamkan sesuatu perkara yang Nabi tahu ataupun yang berlaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil pengakuan. Sebab Nabi tidak boleh melakukan dosa. Kalau sesuatu yang berlaku di hadapan Rasulullah ataupun dalam pengetahuan Nabi, sedangkan perkara itu salah, berdosa, Nabi pula tak kata apa. Menjadi dosa ke atas Nabi kerana tidak bercakap yang benar, tidak mengatakan itu salah. Maka akhirnya dia jadi pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua benda dalam panduan agama tadi, baik Al-Quran dan tafsirannya dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran maupun hadis Nabi yang kita sebut tadi, perkataan, perbuatan, pengakuan, dan panduan agama juga adalah perkataan, perbuatan dan pengakuan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat ini panduan agama, ini syariah juga. Walaupun mungkin Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi sahabat kata, sahabat buat. Sahabat cerita apa yang mereka buat, dan sahabat kata. Perkataan sahabat, perbuatan sahabat Nabi juga termasuk dalam panduan agama. Adakah tabi'in termasuk di dalam panduan agama? Tabi'in maknanya apa? Generasi selepas sahabat. Kurun yang ketiga. Kurun yang pertama, kurun Nabi. Yang kedua, kurun sahabat. Yang ketiga, kurun para tabi'in. Adakah perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in juga termasuk dalam panduan agama? Persoalan, kan? Kalau kita lihat kepada huraian ulama, mereka menyebutkan bahawa apa yang tabi'in buat dan cakap juga termasuk di dalam termasuk di dalam syariah, termasuk di dalam panduan agama. Saya hurai ni supaya kita tidak hanya menyebut panduan agama ni Quran dan hadis sahaja. Betul. Itu adalah asasnya. Quran dan hadis sahaja. Habis sahabat Nabi dengan tabi'in, sahabat Nabi dan tabi'in juga termasuk dalam panduan agama melalui hadis juga. Antaranya Nabi pernah sebut, khairul qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun selepas kurunku, kemudian kurun selepas kurun mereka. Termasuk tak tabi'in itu dalam sebaik-baik kurun? Termasuk. Maka hadis ini menunjukkan kepada panduan agama itu bukan sampai takat sahabat, dia sampai tabi'in. Sampai tabi'in. Maknanya perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in juga termasuk di dalam panduan agama melalui hadis yang dikongsikan tadi, yang saya sebutkan tadi. Sebaik-baik kurun aku, kata Nabi, kemudian kurun selepas kurunku, kemudian kurun selepas mereka. Maka tabi'in termasuk di dalam panduan syariah. Tafsir Ibnu Katsir, sebuah kitab tafsir yang disebut Mu'tabar. Mu'tabar ni maknanya diambil kira, dianggap sebagai tafsir yang terbaik dalam agama, ataupun dikira tafsir yang boleh dipercayai ilmunya, yang boleh diamalkan apa yang dikongsikan. Kenapa Ibnu Katsir berada dalam kategori tafsir yang mu'tabar dan ma'thur? Ma'thur ni tafsir yang datang daripada Nabi dan yang datang daripada Allah Ta'ala, daripada Nabi dan juga daripada sahabat Nabi dan juga tabi'in. Dikira tafsir terbaik. Kenapa? Pertama sekali, Ibnu Katsir menghuraikan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Katalah contoh ayat pertama surah Al-Fatihah. Ibnu Katsir hurai ayat ni dengan menggunakan ayat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, juga gunakan dalam ayat-ayat yang lain. Dipanggil tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang ada dalam tu, kan? Kemudian Ibnu Katsir juga mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Maksud hadis Nabi saya dah sebut, perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi. Diambil hadis,
ditafsirkan ayat Al-Quran, kerana hadis Nabi juga berfungsi untuk menghuraikan ayat Quran. Kemudian Ibnu Katsir juga mentafsirkan Al-Quran ini dengan perkataan sahabat. Perkataan sahabat Nabi dijadikan tafsiran kepada ayat Al-Quran, dan juga perkataan tabi'in dijadikan tafsiran kepada ayat Al-Quran. Maka dengan sebab itu tafsir ini dianggap tafsir mu'tabar. Dianggap tafsir mu'tabar. Nampak tak? Jadi fahamlah kita bahawa dia mu'tabar kerana apa? Kerana rujukannya, tafsirannya ialah Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis Nabi, kemudian qaul sahabi, dan juga qaul tabi'in. Nampak? Ini dibincang oleh para ulama yang mengkaji tentang kitab Ibnu Katsir itu sendiri, dan juga kitab-kitab tafsir yang lain. Ada kitab tafsir yang mentafsirkan Al-Quran guna akal semata-mata, tak ada panduan. Maka tafsiran seumpama ini ditolak, tidak muktabar, ditolak. Dia tafsir Quran guna akal semata-mata. Contoh, dia nak tafsirkan, dia tafsirkan ayat wuduk sebagai contoh, kan? Ayat wuduk dalam surah Al-Ma'idah. Lupa dah ayat tu pun, ayat wuduk tu. Dalam surah Al-Ma'idah menceritakan tentang ayat wuduk tu, kan? Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka, kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan. Kemudian wamsahu, sapulah kepala, biruusikum, wa arjulakum, dan basuhlah kaki. Dia pun tafsirlah ayat ni. Dia kata ini anggota wuduk, dan anggota wuduk tidak dikira aurat. Anggota wuduk tidak dikira aurat. Kepala boleh buka, orang perempuan boleh buka kepala, sebab kepala itu adalah anggota wuduk. Dalam tafsiran dia sebut ini adalah tafsiran dari akal semata, dan tafsiran ini ditolak. Nampak? Kenapa ditolak? Karena tafsiran ini tidak merujuk kepada tafsiran-tafsiran yang disebut oleh Ibnu Katsir tadi, kan, yang kita sebut tadi contoh tafsir mu'tabar tadi. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, begitu. Jadi amalan yang kita kerjakan, kerja buat kita seharian ini mestilah ada panduan syariah. Itu yang saya nak sebut. Mereka dulu ni, bila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan Allah, saya hurai tadi apa yang diturunkan Allah daripada syariat. Dan saya hurai panduan-panduan yang kata syariat tu termasuk juga perkataan sahabat dan juga perkataan Nabi. Maknanya apa yang sahabat buat, apa yang Nabi buat tidak boleh dikategorikan sebagai bid'ah. Tu nak abang yang tu lah, kan? Sebab dia dalam panduan lagi, dalam panduan. Tapi kalau buat sesuatu benda tanpa ada panduan syariah, kan, tanpa ada panduan syariah, malahan terkeluar daripada panduan syariah, maka barulah dikatakan perbuatan itu bid'ah yang bersifat dalalah, sesat, dan boleh membawa kepada neraka, kan? Dan apakah kerja buat yang boleh membawa kepada neraka? Kerja buat atau amalan-amalan terutama dalam hal ehwal agama yang dibuat kerana turut nenek moyang. Kerana orang dulu buat, maka kami pun buatlah. Nampak? Jadi keadaan itu akan membuatkan amalan kita tidak berada di paksi yang betul, kan? Boleh jadi betul, pasal kita ni tak tahu, tak ada ilmu, tak pernah ambil tahu. Kita buat je, dah orang dulu buat, kan? Datuk nenek dulu kita buat. Jadi perkara-perkara ini walaupun orang dulu buat, kita nak buat pun kita kena ada bukti kukuh, kita kena ada panduan yang khusus. Okey. Jadi bila dikata kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikut apa yang kami dapati orang-orang tua kami dahulu mengerjakannya. Sebab mereka ikut membabi buta begitu. Dan apakah mereka mahu mengikuti amalan-amalan nenek moyang mereka walaupun syaitan itu menyuruh mereka kepada azab neraka yang menyala-nyala? Walaupun amalan tu amalan yang sesat, nak ikut juga ke? Kan? Tuhan nak suruh kita verify semula, kan? Sahkan semula
semua kerja-kerja buat, amalan-amalan yang kita buat hari ni kena semak balik satu-satu. Kan? Bila kita semak, kita akan jumpalah ada amalan kita yang dalam kategori disepakati salah. Ada amalan kita yang berada dalam kategori disepakati betul, benar. Ada, kalau disemak lagi amalan kita buat, ada amalan-amalan yang duduk dalam kategori tidak disepakati salah dan betulnya. Kerana khilaf lah tu maksudnya. Kerana ada perbezaan ulama kata ni boleh, ni kata tak boleh. Di situ kita tahu, oh amalan yang kita duk buat ni ada khilaf. Patutlah orang tu kata tak boleh, orang ni kata boleh. Nampak? Setelah semakan dibuat. Begitu yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Supaya kita berajaran, beragama dengan hujah. Tadi kita sebut 3 asasnya: ilmu pengetahuan, hidayah dan juga kitab yang boleh menerangkan. Ini 3 asas kepada pelaksanaan ajaran kita, ajaran Islam dalam hidup. Apatah lagi perkara-perkara yang nak digazetkan di bawah agama. Dengan maksud yang nak dikatakan yang ni agama, yang ni agama. Kan? Kalau dia semata-mata dunia, yang tu tidak menjadi masalah. Nabi serah ke kita dah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam urusan dunia, nak tanam pokok, derian kahwin macam mana, kan? Nak apakah itu urusan-urusan dunia, itu terserah kepada kemahiran dan apa yang kamu yang kamu tahu. Tapi kalau dalam urusan agama, kita nak masukkan satu-satu perkara, satu-satu amalan dalam urusan agama, nak dikatakan sebagai sebagai agama, sebagai agama, tidak dikatakan sebagai kebiasaan hidup, nak dikatakan sebagai agama. Ini memerlukan kepada semakan semula untuk kita lihat dia duduk dalam kategori apa, disepakati betul atau disepakati salah, atau tidak disepakati sama ada betul ataupun salah. Barulah amalan yang kita buat itu kita buat dengan penuh rasa bertanggungjawab. Kita buat dengan penuh rasa tenang hati sebab kita tahu yang tu betul. Kita tinggal pun kita rasa sedap hati sebab kita tahu yang tu tak betul. Kan? Begitulah yang dikehendakinya. Jadi kalaulah hal itu tak betul, menjurus kepada neraka, kenapa nak diikuti? Itu maksud Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-21 ini. Boleh 2 ayat saja untuk malam ni, insya-Allah. Ayat ke-22 dan seterusnya kita sambung di lain hari, insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah silap daripada kekurangan saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan memberkati pertemuan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.